Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nur Amira Syada binti Ramli, merupakan pelajar tahun akhir Ijazah Sarjana Muda Kerja Sosial dan Kebujian. Baiklah, hari ini saya akan bercakap mengenai halangan dan cabaran konteks pembelajaran dan pengajaran secara online pasca COVID-19 sebagai seorang pelajar. Seperti yang kita sedia maklum, fenomena pandemik COVID-19 di Malaysia bermula pada tanggal 23 Januari 2020 apabila pihak KKM, Kementerian Kesihatan Malaysia, melalui Pusat Kesiapsiagaan dan Tindak Balas Krisis iaitu CPR menerima 3 laporan kes iaitu 2 di Sabah dan 1 di Selangor yang dijangkiti coronavirus. Sebabkan hal itu, yang seperti kita sedia maklum juga telah berlaku penutupan sekolah dan juga institusi pengajian tinggi sama ada cabaran dan peningkatan jangkitan coronavirus dalam kalangan pelajar. Maka di sinilah bermulanya cabaran dan halangan bukan sahaja sebagai seorang pelajar tetapi juga para pengajar dalam konteks pembelajaran dan pengajaran secara atas talian. Baiklah, pengalaman saya sendiri sebagai seorang pelajar, antara halangan dan cabaran yang saya hadapi sendiri ialah pengurusan masa. Okey, baiklah. Sebagai seorang pelajar, bila kita dekat rumah, kita memang macam tak ada. Lagi-lagi kalau macam saya tak ada. Saya bukan seorang yang suka buat jadual. Jadi macam kadang-kadang macam lost tau. Macam suka hati kita. Kadang kita nak buat kerja bila kita tak tentukan. Kita ada kelas kadang kita terlajar. Bila kita dekat asrama ataupun dekat universiti, kita ada jadual tau yang kita akan ikut mana-mana. Macam lepas subjek ni kita akan belajar subjek apa. Lepas tu kita akan pergi waktu makan. Lepas tu baru habis kelas. Macam tu. Bila dekat rumah ni macam ikut suka hati kita. Okay. Yang kedua, capaian internet. Okey, ini memang saya rasa kebanyakan pelajar akan melalui halangan dan cabaran ini. Internet ni dia ikut kawasan ataupun cuaca. Kadang-kadang bila cuaca tak menentu ataupun hujan lebat, gurau, so macam akan ada masalah gangguan internet slow ataupun perlahan, jadi dah terganggu untuk melakukan pembelajaran dan pengajaran secara atas talian. Cabaran yang ketiga yang saya sendiri alami persekitaran, iaitu daripada selalunya lah kan, daripada bunyi bising seperti bunyi haiwan, bunyi jiran tetangga dan juga bunyi kenderaan. Cabaran dan halangan lain yang saya alami ialah sudah tentu kadang-kadang kita tak faham apa yang guru ataupun pensyarah ajar, jadi kita macam lost dekat situ. Okay. Itu adalah pengalaman saya sendiri sebagai seorang pelajar universiti yang menjalani pembelajaran dan pengajaran secara atas talian. Cabaran dan halangan lain yang saya ambil menerusi laman sesawang YouTube SIS, iaitu antara yang telah diambil daripada pelajar sekolah menengah tingkatan 5. Antara halangan dan cabaran yang mereka hadapi ialah masalah kesihatan mental, iaitu apabila peperiksaan SPM ditangguhkan ke tahun hadapan. Jadi segala persiapan yang mereka lakukan untuk peperiksaan SPM pada tahun ini terasa macam sia-sia kerana peperiksaan tersebut akan ditangguh pada tahun hadapan. Seterusnya ialah mereka mengalami kesukaran untuk fokus apabila menjalani kelas atas talian kerana mereka lebih tertarik untuk membuka aplikasi lain seperti Instagram, TikTok dan juga selain itu juga ada pelajar yang mengatakan bahawa terdapat keluarga yang tak memahami bahawa mereka ni, pelajar ni, ada komitmen lain. Tak faham maksudnya macam mereka sedang menjalani kelas atas talian dan masa tu jugalah ahli keluarga meminta bantuan mereka untuk pergi ke kedai, untuk membersihkan rumah, untuk membersihkan haiwan peliharaan dan sebagainya. Begitu, bukan sahaja para pelajar yang mengalami cabaran dan halangan dalam konteks pembelajaran dan pengajaran secara atas talian ini, malahan para pelajar turut mengalami halangan dan cabaran dalam konteks pengajaran dan pembelajaran secara atas talian pasca COVID-19 di Malaysia ini. Baiklah, antara halangan dan cabaran yang dihadapi oleh para pengajar dalam konteks pembelajaran dan pengajaran atas talian, guru juga mengalami masalah capaian internet. Salah satunya disebabkan oleh faktor cuaca yang tak menentu. Kadang-kadang hujan lebat, memang lain lama. Mereka juga sukar untuk akses kepada pelajar-pelajar mereka untuk menyampaikan atau menjalankan kelas secara atas talian. Dan yang kedua ialah para pengajar yang mengalami masalah kemahiran penggunaan teknologi maklumat yang rendah. Sebab hal ini demikian kerana
disebabkan oleh faktor-faktor seperti usia ataupun tidak terlalu menggunakan teknologi menyebabkan mereka agak rendah. Oleh itu, sebagai kesimpulannya, sama ada kita pelajar ataupun kita para pengajar, kita bersama-sama menghadapi cabaran dan halangan dalam konteks pembelajaran dan pengajaran atas talian pasca COVID-19 ini. Maka, sama-samalah kita, #kita jaga kita dan menentang penularan wabak COVID-19 ini. Selamat wajib jaya. Sekian, terima kasih.